Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Versible Isho. Mengenal tokoh pahlawan yang terkenal di negeri Sabah. Pak Musa, Adui Unggu sebelum memeluk Islam. Musa Unggu, gelaran Datuk Maharaja Lila, lahir di Kampung Kursilat, Pitas pada tahun 1067, dikebumikan di satu kawasan yang kini tapak bangunan Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah. Ada artikel lain juga menyatakan bahawa Pak Musa berasal dari Paitan kemudian berhijrah ke Membakut untuk meneruskan kehidupan. Sebab penentangan, menjaga kesucian agama, menegakkan keadilan penduduk kampung yang ditindas, mendapatkan kemerdekaan, berhijrah ke Paitan pada 1908, dianggap sebagai ancaman kepada pihak Jepun, diisytiharkan sebagai musuh oleh pihak Jepun. Pak Musa adalah seorang pahlawan yang bukan saja sanggup menggadai nyawa untuk menuntut kemerdekaan, tetapi berjuang memajukan ekonomi etnik pribumi seperti etnik Sungai, Kadazan, Brunei dan Bisaya yang hidup dalam kemiskinan. Pahlawan Pak Musa lebih sinonim dengan masyarakat Paitan, Pelafok dan Membakut. Sebagai tanda peringatan, salah satu dewan dan jalan di daerah Pelafok dinamakan Dewan Pak Musa dan Jalan Pak Musa. Jepun dikatakan menghindari Pak Musa mempunyai ilmu kebal dan berusaha untuk melemahkan pahlawan Sabah itu. Akhirnya askar Nippon menerima maklumat bahawa ilmu Pak Musa akan terhakis jika memasuki kawasan bernajis. Askar Jepun kemudian memasang jerangkap samar pada sebuah lubang najis di dalam penjara. Pak Musa terjatuh ke dalam lubang najis. Perangkap yang dibuat oleh tentera Jepun itu menyebabkan kekebalannya hilang yang sekaligus peluang itu digunakan oleh askar Jepun untuk memancung kepalanya. Buku Muhammad Saleh bin Datuk Balu, lebih dikenali dengan mudah sebagai Mat Saleh, merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British di Sabah. Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu dilahirkan di Inanam, Sabah dan berketurunan Bajau Suluk. Beliau memang terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian berperang. Beliau dikatakan pernah dilantik menjadi wakil Kesultanan Sulu di Sungai Sugup dan daerah Tambunan ialah sebahagian daripada daerah di bawah kekuasaannya. Sebelum kedatangan British, beliau ialah seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh. Kepimpinan beliau meliputi kekuasaan terhadap sistem perdagangan dan ekonomi penduduk tempatan. Kesan kedatangan British menyebabkan wilayah Kesultanan Brunei semakin lama semakin mengecil dan Kesultanan Sulu ditamatkan atas dasar perjanjian yang dimeterai dengan British. Mat Saleh ialah anak kedua dalam sekeluarga 4 adik-beradik daripada suku Bajau dan Suluk. Ibunya daripada suku Bajau manakala ayahnya iaitu Datuk Balu merupakan pemimpin tempatan berbangsa Suluk. Abangnya bernama Ali, sedangkan adik-adiknya bernama Padin dan Bolong. Isteri Mat Saleh yang bernama Dayang Bandang berasal daripada keluarga Kesultanan Sulu dan berkampung di Pengalaban, Paitan. Nama sebenarnya adalah Ontoros Antanom. Antanom lahir pada tahun 1875 di Berniut Utara, kini Sabah. Merupakan ketua kaum Murut di Rundung. Didakwa mempunyai kuasa sakti, boleh bercakap dengan haiwan dan pokok. Ketika usia 30 tahun, Antanom telah memimpin orang Murut untuk menentang syarikat Berniut Utara British. Faktor penentangan, SBUP melarang membuka tanah baru.
SPUB mengenakan cukai. Orang Murut dipaksa jadi buruh kasar, menzalimi keluarga. Suami isteri kaum Murut dipaksa tinggal berasingan sebelah menyebelah tebing sungai. Kalau nak berkunjung, mereka akan dikenakan $1. Jika mempunyai 2 orang anak, salah seorang dipaksa menjadi buruh kasar. Ceroboh kawasan hutan. SPUB menceroboh hutan untuk bina jalan. Kaum Murut menentang hal ini kerana mengikut kepercayaan pencerobohan akan ganggu roh nenek moyang mereka. Terkorban ketika mempertahankan rundung. Pihak British memasang perangkap dengan menawarkan rundingan damai ketika dalam perjalanan untuk bertemu. Rupa-rupanya tentera British telah mengepung Antanom dan pengikutnya. Antanom dan ramai pengikutnya terkorban penentangan itu dikenali sebagai kebangkitan rundung. Semenjak kanak-kanak lagi, telah tumbuh di bahagian umbun-umbun beliau seperti batu putih, batu granit yang dikatakan tanduk Datuk Tating. Khabarnya, beliau ini kebal dari apa jua jenis senjata tajam. Beliau wafat setelah meminta isteri terakhirnya menarik tanduk atau batu putih tersebut dengan menggigitnya. Ini adalah khabar yang masyhur dalam kalangan keluarga Maharaja Adinda. Sharif Osman atau nama sebenarnya Sharif Osman bin Sharif Muhammad Rum adalah seorang ketua wilayah atau raja yang memerintah Marudu di antara tahun 1830-1845. Beliau berketurunan Bajau Sulu dan telah diamanahkan oleh Sultan Sulu bagi mentadbir kawasan Marudu. Bapanya seorang yang berketurunan Sharif atau Said dan merupakan salah seorang pembesar Istana Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Sharif Osman telah berkahwin dengan seorang puteri Sulu yang dikenali sebagai Dayang Cahaya, iaitu anak Raja Muda Bantilan atau Sultan Badruddin. Dayang Cahaya merupakan adinda kepada Raja Muda Sulu, iaitu Datuk Muhammad Puyo atau Maharaja Adinda Aranan Puyo. Faktor penentangan. Kehadiran penjajah di Borneo Utara khususnya di Teluk Marudu telah mengganggu amalan kehidupan masyarakat setempat di daerah ini. Pihak British memajak Sabah dari Sultan Sulu dan Brunei. Permintaannya bagi semua kapal dagang barat yang berdagang di wilayahnya, iaitu Teluk Marudu, agar membayar cukai kepadanya tidak diendahkan oleh pihak British. Sharif Osman dipercayai mempunyai ilmu kebal dan tidak lut senjata atau peluru. Sewaktu pertempuran terakhir, Sharif Osman telah tercedera akibat tertembak di ketiaknya. Itu satu-satunya tempat kelemahan atau rahsia ilmu kebalnya. Pihak British gagal menemui mayatnya untuk digantung di khalayak ramai.